Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni hari Sabtu petang. Di kala Sabtu petang ini kita nak sembang-sembang santai. Okey, saya baru saja habis kelas secara online. So, saya nak buat a few sharing. Okay, kalau tengokkan pada tajuk live saya pada hari ini, bagaimana perjalanan Fast to Print. Okey, mungkin ada yang baru saja kenal Fast to Print, mungkin ada yang baru saja Fast to Print tu siapa Okey, so izinkan saya untuk part 1 hari ni, tak lama pun. Okey, saya akan live sekejap saja. Okey, izinkan saya untuk berkongsi perjalanan Fast to Print. Okey, Fast to Print ditubuhkan pada 2015. Okey, kami pada asalnya tidak menggunakan nama Fast to Print. Okey, ada a few nama. Okey, ada a few nama sebelum ni sebelum wujudnya nama Fast to Print. Okey, kami pernah menggunakan nama Cafe Photostat FEP, kami pernah menggunakan nama what else, Nakik Bangi Enterprise. Okey, so sehinggalah sekarang wujudnya Fast to Print Sdn Bhd. Okey, yang first kali kami ditubuhkan pada tahun 2015. Okey, pada ketika itu first cawangan kami di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Okey, pada 2015 di UKM Bangi, Fakulti Ekonomi. Dan ketika itu saiz kedai kami hanya, saya rasa, dalam 10 kali 10 kaki ataupun 12 kali 12 kaki. Kedai yang sangat kecil. Okey, tapi ketika itu kami terima tawaran itu. Okey, walaupun tawaran itu ditawarkan selepas hampir kami putus asa membuat permohonan. Okey, dikala kami putus asa itulah kami mendapat peluang, dapat tawaran daripada pihak universiti, untuk membuka satu kedai printing di FEP, Fakulti Ekonomi UKM. Bagaimana tercetusnya? Bagaimana tercetusnya idea dalam bidang percetakan? Saya sendiri tentu ada 2 orang partner, saya dan partner saya ketika itu. Kami tak ada pengalaman, tak ada pengalaman, walau even bisnes family kami pun bukan dalam bidang percetakan. Kami memang zero experience dalam bidang ini. Tapi kenapa perniagaan itu ditubuhkan? Kenapa kami start dengan printing? Sebab kami ingin menyelesaikan masalah pelajar di sana. Sebab ketika itu saya merupakan pelajar tahun 2 Fakulti Ekonomi, pelajar degree ketika itu di FEP UKM, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM. Dan ketika itu memang tak ada kedai printing. So daripada masalah student, even saya sendiri sebagai student, partner saya pun sebagai student, daripada masalah student itu sendiri, daripada masalah yang wujud ketika itu, kami initiatekan untuk menyelesaikan masalah student di sana dengan mewujudkan satu kedai printing. Macam biasalah, sebab bila student universiti bila nak ke kuliah, ke tutor, perlukan print nota kuliah dan sebagainya. Daripada situlah bermulanya macam mana idea untuk tertubuhnya satu perniagaan percetakan. Dan selepas itu ada yang tertanya-tanya, mana kami dapat modal? Padahal ketika itu kami hanya pelajar. Pelajar degree biasa. Tapi sebelum itu, macam saya kata tadi, 2015 tu kami adalah pelajar tahun 2 ketika itu. So masa first year memang kami saya sendiri di college kediaman. Saya ada menjadi macam ejen lah. Ejen untuk printing baju, jual makanan dan sebagainya. So daripada situlah saya kumpul modal, saya dan partner saya, kami sama-sama berniaga. Kami kumpul modal untuk melabur. Dan ketika itu adalah juga sedikit simpanan. Sebab time tu dapat tajaan JPA. Tajaan JPA tu time tu tidak disia-siakan. Sebab kalau mana yang student-student yang tahu, mana yang student-student yang pernah lalui, student JPA dulu memang agak kaya. Duit dia boleh belanja secara agak selesa.
Okey, tapi itu bukan pilihan saya. Selepas duit JPA, selepas tolak yuran, selepas tolak yuran kediaman, yuran fakulti, okey, duit itu saya gunakan untuk labur pada bisnes. Time tu tak fikir pun bisnes tu untung ke rugi ke. Okey, sebab kita baru nak initiate. So mana yang untuk student-student yang rasa ingin berniaga, ingin mula berniaga, saya nak katakan kita tak perlukan modal yang tinggi. Okey, kita tak perlukan modal yang tinggi untuk memulakan satu perniagaan. Okey, sebab even macam saya katakan tadi, even kita boleh start dengan agent, dropship dan sebagainya. Ada yang even sekarang bisnes karya yang zero modal. Okey, hanya perlukan marketing. Okey, anda cari customer, lepas tu HQ yang akan uruskan post dan sebagainya. So ketika waktu saya itu, benda ni tak begitu. Pada 2015 lebih kurang 6-7 tahun lepas, benda tu tak se-famous, benda tu tak ramai lagi yang buat. Tapi sekarang memang dah sangat-sangat ramai yang buat, yang mana boleh berniaga tanpa modal dan sebagainya. Okay, so itu antara start 2015 di Fakulti Ekonomi. Dan kedai kami, cawangan first kami itu di Fakulti Ekonomi sampai sekarang masih ada. Okay, cuma dah bertukar tempat. Okay, daripada pondok kecil sekecil 10x10 itu, okay, kami mulakan dengan 2 mesin percetakan. Okay, basic printing, mesin printing, basic mesin printing. Okay, ada mesin photostat, ada mesin binding, komputer. Okay, even ada kami guna laptop kami sendiri. Okay, saya dan partner saya, ada 2 orang partner dalam bisnes itu pada asalnya, sehinggalah sekarang juga. Okay, kami even guna laptop kami sendiri untuk jadikan komputer di kedai itu untuk student print. So boleh dikatakan modal yang digunakan dalam perniagaan itu adalah modal kami sendiri. Okey, modal yang rendah. So selepas 2015, pada tahun 2017, okey, 2017 Fast to Print ketika itu telah mengorak langkah untuk membuka lagi. 2017 untuk 2016 atau 2017 kami telah membuka satu lagi cawangan. Okey, Fast to Print cawangan kedua. Fast to Print cawangan kedua di UKM juga, di bangunan Pusanika ataupun boleh katakan student center, okey, di UKM. Dan macam mana boleh kami buka kedai yang kedua itu adalah disebabkan ruang yang lebih selesa. Okey, dan tempat dia pun agak jauh daripada cawangan pertama kami. Okey, sebab UKM tu mana yang pernah masuk memang tahu dalam tu memang besar. So kedai kedua mula dibuka pada 2016 atau 2017. Okey, di kedai yang kedua itu bila kami telah mula mengembangkan perniagaan, maka kami mula untuk mengembangkan produk-produk kami. Okey, daripada basic printing seperti photostat, printing assignment dan sebagainya, kita telah mula untuk meluaskan lagi produk-produk seperti thesis binding. Okey, daripada situlah Fast to Print mula untuk tawarkan perkhidmatan thesis binding, digital sticker, inject printing seperti banner, banting printing. Dari situlah bermulanya Fast to Print ketika itu. Dan daripada situ juga kami masih lagi fokus pada ketika itu 2016, 2017 kami masih fokus 100% pada student. Okey, bukan saja student UKM lah, semestinya kami juga fokus pada student-student sekitar seperti KPTM Bangi. Even kami boleh katakan kami cover seluruh Malaysia. Sebab bila item-item printing itu macam binding hardcover apa semua, kami memenuhi permintaan customer sehingga ke Melaka, Penang, Johor dan banyak tempat lagi yang memang kami fokus pada student. Okay, student-student college, student-student university. So itu perjalanan Fast to Print sehingga pada tahun 2017. Okay, first 2 cawangan kami di UKM dan kedua-dua cawangan itu masih wujud. Okay, masih wujud sehingga sekarang sebab cuma di kala pandemik ini student-student UKM juga belajar dari rumah. Student-student UKM juga ramai yang belajar secara online dan semua dan sebagainya. So buat masa ini kami rehatkan kedai di
kedai di UKM Bangi memang kami tutup buat sementara waktulah. Tapi barang-barang mesin-mesin kami semua memang ada. So once sahaja student kembali, student kembali ke UKM belajar secara face to face, bila student kembali lapor diri di UKM, kami akan buka semula. Even kami sekarang ni pun bila tutup, kami still terima tempahan. Kami still terima tempahan daripada student-student untuk thesis, untuk nota-nota rujukan dan sebagainya. Kami masih terima tempahan, cuma kaedahnya sedikit berbeza. Kalau dulu student boleh walk in dan sebagainya, sekarang kami lebih kepada student student akan order secara online. Dan option ni kami akan post lah. Kami akan hantar secara post kepada student-student. So itu perjalanan Fast to Print untuk mana yang baru saja nak kenal, ataupun dah lama kenal Fast to Print tapi tidak berpeluang untuk mengetahui bersedikit penubuhan Fast to Print. So pada hari ini yang saya kongsikan adalah saya boleh katakan ini adalah part 1 lah. Part 1 untuk penubuhan ataupun sejarah penubuhan Fast to Print. Kami tidak lama di industri ini, kami masih baru, tapi kami masih terus ingin berkembang. So izinkan saya untuk share part 1 pada hari ini. Dan semestinya iaitu baru 2 cawangan daripada tahun 2015 sehingga sekitar 2017, macam mana apa yang kami initiate, produk-produk kami ketika itu. So kembali lagi bersama saya esok. Esok saya akan share pula bagaimana tertubuhnya cawangan ketiga kami di Seksyen 15 Bangi. Esok saya akan ceritakan macam mana perjalanan siapakah di sebalik Fast to Print yang memberi kami peluang, memberi kami ruang, dan sehingga tertubuhnya kami ada daripada sebagai seorang student. Lepas kami grad, kami terus ada peluang untuk membuka sebuah kedai di Seksyen 15 Bangi. Itu boleh katakan yang itu HQ kami sekarang lah. Esok saya akan ceritakan macam mana perjalanan kami, macam mana habis grad boleh terus ada peluang di sana. Ada agensi-agensi di belakang kami ketika itu sehingga sekarang. Agensi itu ada bersama dengan kami sehingga sekarang. Macam mana ketika itu daripada kami zero experience, macam saya katakan tadi, kami tak ada pengalaman, kami tak ada background dalam printing. Macam mana kami boleh terus berkembang, terus bertahan, di kala pandemik ini, even kami nak handle ketiga-tiga cawangan. Even sekarang kami dah ada cawangan keempat. Pada 2021 kami sudah ada cawangan yang keempat. So mana yang dah join live ini, jika nak dengar lagi kisah saya, kisah Fast to Print, bagaimana penubuhan Fast to Print, boleh ikuti saya esok. Saya akan sharekan apa perjalanan seterusnya, sejarah perjalanan Fast to Print. So itu saja daripada saya hari ini. Bye.